wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sudah pengurusi pimpinan Surau Sirajul Munir, ahli-ahli jamaah sekalian, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian menerima kedatangan jabatan kami ke surau ini. Ini adalah seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Khidir tadi, ini merupakan surau yang pertama kita pergi. Dan surau ni di Negeri Perlis ni tak buka lagi, tapi hari tu dah janji dengan pihak persatuan untuk saya datang, Tuan Haji Halim dan rombongan. Saya sebelum ni duk tengok Tuan Haji Halim dengan murtabak Jadi hari ni bila mari tengok di surau, ada kelainan lah. Duk jumpa dah sebelum ni. Saya duk tengok dalam majlis ni, duk tengok berapa orang yang ada darah India ataupun kacukan India. Saya punya sahabat yang duk ambil rakam saya ni memang daripada asal lah. Dia cakap Tamil boleh. Saya dengan India ni taklah berapa jauh, walaupun saya tak ada darah India kot. Guru saya, PhD saya, Muhammad Abu Laith Al-Khairul Abadi, daripada Khairul Abad, India. Jadi saya buat PhD dengan guru India. Dan apabila saya mula buat PhD dengan dia, dia mencadangkan untuk saya dengan sahabat saya bermusafir ke India, ke tempat dia iaitu ke Durban. Jadi kami pergi ke Durban. Saya masih ingat bila sampai ke Durban, panjanglah cerita, tapi bukan saya nak cerita kembara ke India. Tapi sampai ke Durban, daripada keadaan di negeri India tu yang kami pergi dalam keadaan yang masa tengah jalan tu duduk rasa cakap kita ni kata macam tak berbaloi kita mari ni. Jauh nak berjalan. Pertama daripada New Delhi, saya ambil tiket kereta api nak pergi ke Saharanpur. Ke Saharanpur, dia bagi beli tiket kereta api, masuk dalam kereta api padat macam dengan sarding masa tu. Macam ni ya, tak boleh nak bernafas. Perempuan kiri kanan, lelaki tangan di atas pegang beg. Saya kata kat sahabat saya, kita kena keluar. Kami lari keluar, buang tiket, ramailah orang berebut nak ambil tiket tu. Kemudian saya kata, kita jangan pinggang kereta api lah, cari jalan lain, cari bas. Ini cerita lama, 10 tahun lepas, lebih ya, 20 tahun lepas. Dia kata bas Dulak, dia kata Buhut Acar. Sampai naik bas, besoknya boleh naik. Jauh bas. Kami dalam perjalanan naik bas tu, sampai saya tengok kami nak ke Saharanpur. Saharanpur belah kiri, tapi dia terus. Nak tanya tak berapa pandai.
driver sikit-sikit tak pandai, ada perempuan boleh bahasa Inggeris sikit, bagi tahu kami nak ke Saharanfur. Kenapa tiket ni ke Saharanfur, kenapa dia pergi terus? Dia kata hari ni dia tak mau berhenti Saharanfur. Oi, susah macam tu. Saya kata mana boleh macam tu, kata kawan saya kata kita mari tempat ni kita beralah. Kami minta berhenti di tengah jalan. Di tengah jalan berhenti di satu kampung, saya tak tahu di mana, di India, di tengah India. Saya tengok ada gajah di pokok besar, dia tambat. Semua orang tengok macam orang accident kami tu. Ramai orang kampung keluar tengok, siapa mari kampung dia orang. Tapi saya masih ingat, saya berjalan dengan kawan, ada tempat minum Coca-Cola. Kemudian naik yang dia beca dia tu, pergi ke Saharanfur. Saya tengok di situ keadaan Saharanfuri, asalnya ada ulama di situ. Tapi pergi di situ suasana dia tidak suasana Islamik lah. Dari situ kami naik bas pergi ke Durban. Di Durban, sampai di Durban, sampai-sampai saya tengok ada orang macam bergaduh. Tapi masuk ke dalam Darul Ulum Durban, saya dapat rasakan suasana masyarakat orang Islam. Pakai kurta putih, pada pelajar, bersiap nak pergi solat. Cuma kami ni beli kurta silap. Patutnya pelajar ni kurta putih. Kami pergi beli warna pasal excited di New Delhi tu. Pergi sana dan berjumpa dengan Maulana di sana, dan mereka sediakan mehman khana, rumah tetamu, dan tunjuk surat daripada Maulana Abu Lais, dan kami mendapat layanan yang istimewa lah, dihantar. Di situ saya berjumpa dengan beberapa orang guru hadis dan membaca hadis di rumah mereka. Antaranya ialah Maulana Anzar Shah Al-Kashmiri, anak kepada Maulana Anwar Shah Kashmiri, yang menulis kitab Faidul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kemudian juga pergi kepada Maulana Qasim Nanatawi, dan juga beberapa orang guru hadis yang lain. Dan kemudian kami ke Saharanfur dan berjumpa dengan Maulana Zainal Abidin Al-Azami dan membaca hadis Al-Awail bersama dengan beliau, dan kemudian pergi ke Nadatul Ulama dalam satu tempoh. Tapi apa pun yang penting, saya ada kenangan lah di India ni, bukan nak cerita pasal India. Cuma saya nak sebut sikit, dah datang ke sini, beberapa perkara yang boleh untuk kita diskusi. Saya ni lahir di Penang. Jadi Penang ni peranan, ni orang Penang lah juga lah ni, peranan masyarakat komuniti India Muslim ini besar. Kalau tidak kerana mereka, mungkin tak kuatlah masyarakat Islam di Penang tu. Kedai emas, kedai nasi kandang terutama lah, kan. Ini adalah satu kekuatan masyarakat India Muslim. Di samping ada satu sudut yang mungkin berbeza, iaitulah ramai di kalangan mereka pada peringkat awal, sekarang generasi ada berubah sedikit, bermazhab dengan mazhab Hanafi, dan menyebabkan ada masjid yang tidak kunut di Penang, dan juga bismillahnya perlahan. Jadi sepatutnya apabila diperoleh ni, masyarakat India kalau mai dengar orang tak kunut dan bismillah pelan, dia tak apa terkejut lah, kerana itu tidaklah pelik. Walaupun asas pengamalan diperoleh itu tidaklah merujuk hanya kepada mazhab Hanafi, ia merujuk juga kepada berbagai pandangan yang lain, terutama dalam mazhab Hanbali. Tak apa, saya nak sebut beberapa perkara, nanti kita ada ruang. Saya tengok tadi kertas diedarkan, sesiapa ada soalan dia boleh tanya. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan bagi setiap umat itu rasul.
Apa kerja Rasul apabila datang kepada setiap umat? Seruan Rasul, walaupun syariatnya di sana sini ada perbezaan, tetapi akidah para Rasul dan seruan para Rasul itu sama. Asasnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah benar-benar mengutuskan bagi setiap umat itu Rasul. Seruan Rasul itu apa? Seruan Rasul itu ialah ani'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan kamu menjauhkan diri daripada taghut. Taghut adalah setiap yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengutuskan Rasul bagi setiap umat. Jadi bila kita tengok ada umat yang dulu-dulu, Allah kata Allah dah hantar Rasul kepada mereka. Yakni sebelum daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah yang dihadapi oleh para Rasul bukanlah masalah orang tak percaya Tuhan wujud. Kebanyakan manusia percaya Tuhan itu ada, Allah ada. Bahkan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa nama bapa Nabi kita Muhammad? Abdullah. Siapa yang beri nama? Takkanlah Nabi bagi nama ayah dia. Dalam masyarakat Quraisy memang ada perkataan Allah. Abdullah maksud hamba Allah. Artinya orang Quraisy tahu Allah. Mereka tawaf, mereka menyebut labbaik Allahumma labbaik. Hatta apabila mereka menentang Nabi SAW, mereka mengepung Nabi, mereka tulis kepala surat itu Bismikallahumma, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian mereka mengistiharkan, mereka mengepung Bani Hashim, kaum keluarga Nabi SAW. Bila Nabi nak buat perjanjian dengan Quraisy, nak buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi nak buat perjanjian dengan Quraisy, wakil Quraisy Suhail bin Amr, wakil Quraisy, Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata wakil Quraisy Suhail, masa tu Suhail belum masuk Islam, kami tak tahu apa dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Quraisy. Dia kata kalau kami tahu engkau Rasulullah, tak ada perjanjian ni dah. Tapi yang awal dia kata kami tak tahu Mar-Rahman, kami tak tahu apa Rahman tu. Tulis Bismikallahumma, tulis dengan namamu ya Allah. Jadi Allah dia tahu. Artinya apa? Artinya orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Nabi tahu tak Allah? Tahu. Tahu Allah. Tapi apa masalah Quraisy dengan Nabi? Kenapa Nabi perlu datang kepada Quraisy dan membetulkan Quraisy? Masalahnya ialah kerana masalah satu perkara yang paling besar yang menjadi musuh dalam hidup kita di dalam beragama,
Kalau ada yang ini, rosak semua. Apa dia benda tu? Syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dengan apa-apa saja. Allah jadikan dosa yang paling besar yang dia tak ampun jika kita mati di atas dosa itu. Dia boleh ampun jika kita mati, seorang tu mati dalam hatta mati dalam keadaan minum arak, na'udzubillah, tapi Allah tak kata aku tak ampun orang yang minum arak. Dia tak kata. Hatta orang yang berzina, dia tak kata aku tak ampun orang yang berzina. Tapi Quran kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan jika ia disyirikkan. Dia mengampunkan selain daripada itu. Maka perkara yang pertama mesti dilakukan oleh kita dalam hidup ini ialah membersihkan akidah daripada syirik. Membersihkan akidah daripada syirik. Artinya kalau satu orang solat, banyak solat dah, tapi kalau dia mensyirikkan Allah, batal segala amalannya. Maka hendaklah kita sungguh-sungguh pastikan dalam hidup kita ini bersih diri kita daripada segala unsur syirik. Menegakkan tauhid. Kerana kita menganut Islam itu tak bermula dengan siapa nak masuk Islam sebutlah Allah adalah Tuhanku. Ada tak kalau orang nak masuk Islam kita panggil dia, awak nak masuk Islam, kata Allah Tuhanku, Allahu Rabbi? Tak. Kalau orang nak masuk Islam kita suruh dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan, I bear witness, aku menyaksikan tiada Tuhan, tiada dulu melainkan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya hendaklah di dalam akidah Muslim itu buang segala-galanya. Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang tu kata Tuhanku adalah Allah, Quraisy pun Tuhan dia Allah. Orang Quraisy saban tahun mereka sambut jamaah haji. Ini jamaah haji Quraisy sambut sebelum Nabi datang lagi. Sebab itu Nabi berdakwah semasa musim haji itu. Nabi pergi jumpa orang-orang Yathrib yang mana nak menyokong dan menjemput Nabi pergi ke Yathrib, yang dinamakan dengan perjanjian Aqabah. Sehari dua ni ada orang sebut Nabi pelarian Kaabah kan. Nabi dia tak pelarian kerana dia dijemput untuk pergi ke Yathrib. Dan bila sampai di sana bukan dia mencari tempat untuk buat rumah, dalam erti kata menumpang hidup di pinggiran masyarakat. Dia sampai di sana, dia ditabalkan menjadi pemimpin. Dia berbeza lah dengan pelarian. Pelarian pergi negara tu mau tak nak, status tak ada, IC tak cukup, tak boleh disamakan. Walaupun pada satu sudut tu dia memang meninggalkan Mekah menuju ke Yathrib, tetapi dia tak samalah. Konotasi pelarian itu taklah orang pelarian tu hina, tapi konotasinya dalam konteks politik moden, konotasinya konotasi yang kurang selesa. Jadi kita pilih perkataan lain. Quran kata ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina, katalah unzurna. Kenapa? Ra'ina ni maksudnya ra'i kami,
Bila sahabat-sahabat bila jumpa Nabi, ra'ina, yakni ra'i kami, tengok apa yang kami nak cakap. Tuhan kata jangan kata macam tu, kata unzurna, tengok kami. Apa bezanya? Maknanya sama, tapi Allah tak kata jangan guna perkataan tu. Sebab Yahudi dia gunakan perkataan ra'ina, ru'unah dengan maksud al-jahlu wal hamq, kejahilan dan kebodohan. Maka bila kita guna, sahabat guna perkataan ra'ina, macam nak sama. Yahudi ambil kesempatan macam perkataan tak elok. Jadi walaupun perkataan tu betul, Allah kata jangan guna unzurna, supaya jangan bagi sama. Tuan-tuan faham maksudnya? Saya bukan nak cerita pasal itulah, saya nak cerita kalau ada apa saja perkataan kepada Nabi yang tak sesuai, kita jangan guna, walaupun mungkin maksud kita betul. Janganlah kita ceramah kata Nabi pun pernah berempit dengan Aisyah naik unta. Tak payahlah. Pasal apa dia kata Nabi lumba dengan Aisyah? Dan lumba tu dia panggil rempit lah. Tapi oleh kerana perkataan rempit tu konotasinya tidak baik, maka kita pilihlah perkataan lain. Walaupun mungkin kita tak masuk ina, sebab tu penceramah pun jaga-jaga juga. Bila nak buat lawak dalam ceramah pun, jangan guna perkataan yang kurang wajar dengan ketinggian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak ceritanya apa? Nak ceritanya haji itu telah ada. Quraisy menjaga urusan haji. Bahkan tok nenek Nabi setiap tahun habis unta-unta kerana sembelih bagi jemaah haji. Padahal mereka tak Islam. Quran kata aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah. Adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram, makmurkan Masjidil Haram, sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian? Sesungguhnya tidak sama. Dan berjuang pada jalan Allah, sesungguhnya tidak sama. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan agama itu bukan sekadar Allah ya Allah Tuhanku, tetapi mestilah membersihkan diri daripada mensyirikkan Allah. Bagaimana syirik bermula? Kita masa tak banyak, tapi tak apa. Kalau di masjid dia kena azan, sini tak apa dulu, saya ceramah dulu. Sekejap lagi kita qamat kita azan. Bagaimana syirik bermula? Kata Ibnu Abbas, daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi Nuh 10 kurun lamanya. Lama-lama orang melupai ajaran Adam alaihi salam. Macam mana mereka mula syirik? Itu saya sebut di tempat lain, saya sebut sedikit untuk kita ingat. Macam mana mula syirik awal? Mula syirik antaranya bila mati orang alim, orang soleh mati, ada syaitan cadangkan, ini orang alim kita mati, kita buatlah patung dia. Bukan kita nak sembah patung, sekadar nak ingatkan kita kepada ajaran dia. Maka mereka pun bila mati orang alim, mati orang-orang baik ni, soleh ni, mereka buat patung. Bila lalu kat patung tu, mereka kata inilah ustaz kita dulu, inilah tok guru kita dulu, inilah orang alim kita dulu. Bila lama-lama dia dah generasi awal dah mati, mari anak-anak dia lalu kat patung tu, inilah tok guru ayah kita dulu yang ajar, dia tunduk sikit. Dia lalu yang kemudian dia hormat sikit, mari anak cucu dia lalu, dia mula sembah. Sikit demi sikit syaitan telah mengubah mereka. Bila Nabi Nuh alaihi salam pergi berdakwah kepada mereka, mereka menolak. Quran merakamkan Nabi Nuh mengadu kepada Tuhan. Nabi Nuh kata, mereka kata, wa qalu la tadharunna alihatakum
wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan mereka menyatakan, jangan kamu tinggal Tuhan-Tuhan kamu, jangan kamu tinggal waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uq dan nasra. Para ulama tafsir kata nama-nama ni ialah nama orang-orang alim, nama tok-tok guru, nama orang-orang soleh. Dalam bahasa kita nama tok-tok keramat. Yang masa awal dulu mereka tengok tok guru ni mengajar sebab sayangkan tok guru. Bila mati, mula-mula tok awal-awal tu hormat kubur-kubur dia, lama-lama pergi sembah, minta hajat, minta pertolongan. Dah tak minta ke Allah, daripada ya Allah, ya Suwa', ya Yaghuth, daripada ya Allah kepada ni. Pasal apa? Kita ni jauh pada Allah, mereka ni wali Allah, mereka dekat dengan Allah. Ini syirik terjadi. Bila para nabi nasihatkan mereka, mereka kata la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan sembah mereka, tapi kami nak bagi dekat kami dengan Allah saja. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah. Kita ni orang jauh, dosa banyak, nak sembah Allah tak boleh. Terus kena ada perantaraan. Perantaraan siapa? Wali, orang alim. Inilah punca-punca syirik yang mesti hati-hati jika kita tersilap. Nak hormat orang alim tak apa, nak minta dia tolong berdoa dia masa hidup boleh. Mak kita boleh minta tolong doa kat saya, kita pun doa, dia pun doa. Tapi kita tak kata dia perantara kita dengan Tuhan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Kenapa? Terbakar? Cuba tengok. Kita tengok. Yang penting bukan nasi kandang Tengoklah kalau ada short skirt. Tak apa, yang bahagian tu mereka urus, kita sambung. Allah melalui kedatangan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi, ini tugasnya. Bagi kita dekat dengan Allah, jangan bagi ada perantaraan. Sebab itu manusia ni bila dia tengok benda yang pelik sikit, dia suka nak jadi, dia nak angkat. Sebab itu orang-orang soleh yang sebenar, dia tak cerita saya ni ada karamat, dia tak cerita. Hanya orang-orang yang ada kepentingan dalam mengajar agama duk tunjuk kononnya dia ada magic, supaya orang pun pelik, cium kaki dia, cium. Ini semua tak dibuat. Nabi SAW kata, la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam, jangan kamu lebih-lebihkan aku seperti mana Kristian melebihkan Isa bin Maryam. Innama ana abduh, aku ini adalah hamba Allah. Wa qulu abdullah wa rasuluh, kamu sebutlah hamba Allah dan rasulnya. Sebab tu kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku menyaksikan bahawa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak mensyirikkan Allah. Bila orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut pada Nabi, Masya Allah wa syi't,
dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Kadang-kadang orang ni dia nak puji Nabi, dia mari pada Rasulullah, wahai Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku ni sekutu Allah ke? Qul masya Allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. Sebab tu bila kita jadi, kalau kita jadi orang alim, jadi orang yang dipuja, jangan kita jadi punca manusia syirik. Setengah orang dia suka, saya ada mimpi sekian-sekian, dia nak suka orang glorify dah, orang rasa hebat dah. Tak apalah kalau Allah angkat kedudukan, tapi jangan sampai orang mensyirikkan Allah. Ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Yahudi dan Kristian. Ahlul kitab, ahlul kitab ni kenal Allah Ta'ala tak? Kenal ahlul kitab ni ahli baca kitab, bukan ahli baca kitab Jawi ni. Ahli baca kitab Taurat, baca kitab Injil. Tapi apa Allah suruh Nabi bagi tahu mereka? Bagi dia bunyi tu. Berapa lama bunyi ni? Lama ni pusing bunyi? Apa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu ahlul kitab? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Wahai ahli kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa dia? Jangan kita sembah melainkan Allah. Jangan kita mensyirikkannya dengan sesuatu. Jangan kita ambil antara kita ni jadi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Sebab apa? Sebab manusia ni kadang-kadang dia angkat tok keramat, tok wali, dia tak puas nak sembah, dia nak solat, Allah suruh, Allah bagi, ajak kita suruh doa, tengah malam doa, sujud doa, tahajud doa, dia tak puas. Dia kata kalau nak doa kena pergi minta kat kubur baru boleh. Ini ancaman kepada akidah. Dan inilah yang para rasul alaihi wassalatu wassalam perangi. Oleh kerana Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa bapa, dia pun rasa luar biasa. Padahal Allah itu ala kulli syai'in qadir, dia boleh melakukan apa saja. Kalau dia kendaki sesuatu, dia kata apa? Kun fayakun. Bukanlah maksud Allah kena kata kun, dia tak kena kata kun, tapi nak gambarkan kalau Allah bergantung. Allah tidak bergantung pada perkataan kun, tapi nak ceritanya just like that. Allah nak apa jadilah. Quran kata ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka, dan Isa bin Maryam sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Macam mana jadi Tuhan? Mereka tak sembah tu, tetapi sebab mereka mengagungkan mereka tu seperti mana mengagungkan Tuhan.
Sedangkan Allah kata mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Maka sebab itu, hadirin dan hadirat sekalian, maka kita hati-hati dalam masalah ini. Orang alim dihormati, ada akhlak, ada budi, kesantunan dengan mereka, tapi mereka bukan Tuhan. Kalau nak kira orang yang paling alim sekali, paling hebat sekali selepas Nabi kita Muhammad, siapa dia? Siapa dia? Tok wali mana-mana kah? Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar kata apa bila dia merintah? Ayyuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku telah dilantik menguruskan urusan kamu ke atas kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ata'tullaha wa rasulahu fa'inuni wa in asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li. Kalau aku taat Allah dan Rasul, tolong aku. Jika aku tak taat Allah dan Rasul, jangan taat ke aku. Tak boleh mari orang alim kata, saya buat apa pun ikut saja. Tuan-tuan tak faham, saya lebih faham. Tak boleh. Dalam tarekat dia kata, kun amama syekhika kalmain amama al-ghasil. Jadilah engkau di hadapan syekhmu seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Agama kita tak ada macam tu. Agama kita tanya, lepas daripada Abu Bakar, siapa manusia terbaik? Umar bin Khattab. Nabi kata, lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar. Jika Umar lalu satu jalan, syaitan lalu jalan lain. Oh, hebat. Kita kalau jalur satu jalan, beroyong syaitan ikut kita kat belakang. Silap-silap syaitan pergi dulu. Iring kita kiri kanan. Tapi bila Umar naik memerintah, Umar kata apa? In ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu lihat aku salah, perbetulkan aku. Sebab tidak ada yang maksum melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu apabila datang hatta Nabi yang maksum itu pun kita tak boleh doa, wahai Rasulullah sembuhkan penyakitku. Kita tak kata. Kita kata apa? Ya Allah. Dan ini adalah perkara asas yang saya nak sebut, bukan saja pada masyarakat tuan-tuan dan semua, supaya membetulkan hal ini. Kadang-kadang sebahagian orang kita dia telajak, dia tengok tok syekh dia bagus, ambil gambar tok syekh dia bubuh dalam dompet tu. Dia kata gambar tok syekh kalau ada dalam dompet orang curi, duit lain main. Lepas tu ambil gambar tok syekh bubuh di rumah. Rumah kalau ada gambar tok syekh kita tak terbakar. Ini yang nak dielakkan, ditentang oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebab itu nak kenal agama, jangan kenal daripada mufti, jangan kenal daripada ustaz, kenal daripada Quran dan sunnah. Mufti ke siapa ke cakap, kena tanya dia, yang you cakap ni ada dalil ke daripada Quran dan sunnah? Kerana mufti ke apakah ini semua manusia boleh salah boleh betul. Yang tak akan salah, yang hanya betul ialah Quran dan sunnah. Itu prinsip yang kita kena tanamkan di dalam kehidupan kita, supaya dengan itu kita akan berjalan lurus sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, terima kasih. Ni dah ada retas ni, saya jawab ni dululah. Satgi takut tuan-tuan nak makan ke apa. Tangan Tuan Jailim. Boleh? Ni ada soalan ni daripada Tungku dia minta satu sampaikan dan Ustaz Nazim pun. Oh ya.
ada saya selesaikan yang ni dulu. Tuan-tuan, oleh kerana kita duka cita sedikit keadaan, walaupun Perlis ni alhamdulillah pada suatu setengah setakat ni, tetapi nampaknya COVID ni macam duk mai balik kan. Kita doa supaya kita dipelihara daripada hal itu. Cumanya langkah berhati-hatinya kita kena ambil. Maka penjarakan sosial, pelitup muka dan seumpamanya kita hendaklah pakai, terutama apabila kita berada pada jarak yang dekat ni lah. Jadi dan kemudian bila mari hari raya ni ada beberapa hal lah. Sembahyang hari raya ni, tuan-tuan solat di mana sini? Di sini ke? Di sini kita tak solat lagi ke? Sini tak dapat kelulusan lagi kan? Belum dapat, dah dapat? Belum kan? Kita tak bagi kelulusan untuk surau lagi. Pergi ke masjid untuk solat, tapi jaga penjarakan itu. Dan satu lagi ialah tahun ni hari raya Aidil Adha jatuh pada hari Jumaat. Saya nak ringkaskanlah dalam hal ni, iaitu para ulama ada perbezaan pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan walaupun jatuh hari Jumaat, tetap sembahyang Jumaat kena dilaksanakan, kerana kelonggaran yang Nabi beri itu ialah khas untuk orang-orang yang badui, orang-orang yang jauh, yang payah untuk dia patah balik. Di dalam mazhab Hanbali, dan ini ditarjihkan juga oleh seramai di kalangan para ulama, jika Jumaat jatuh pada hari raya dan seseorang itu telah pun menunaikan solat hari raya pada paginya, maka dia mempunyai pilihan untuk menunaikan Jumaat ataupun mengadakan solat zuhur. Dan kalau tanya saya sejak dahulu, itulah pandangan yang saya pilih, yang saya rasa lebih mudah, terutama pada musim Covid ni lah. Jadi kerana kata mereka, pertama atas hadis-hadis yang disebut dalam bab ini yang saya nak ringkaskan, dan kemudian juga amalan Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas dan selainnya yang memberikan pilihan dalam hal ini. Sehingga kan di kalangan ulama ada yang menyatakan siapa yang tunaikan sembahyang hari raya, sembahyang Jumaat dia tak wajib, bahkan tak ada zuhur. Ada pendapat demikian. Ini disebut oleh sebahagiannya, termasuk yang mentarjihkan Said Sabit dalam fiqh sunnah. Tapi kalau tanya kita kata dia sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur. Jadi kalau untuk mengelakkan crowd tu terlalu ni, siapa yang sembahyang Jumaat, sembahyang raya, dia boleh pergi sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia tidak pergi sembahyang Jumaat pun, kerana telah sembahyang hari raya, ada kelonggaran yang diberikan, khususnya pandangan dalam mazhab Hanbali. Kerana antara asas penghujahan mereka ialah mereka menyatakan bahawasanya perhimpunan telah pun berlaku pada hari itu. Yakni perhimpunan umat itu telah berlaku pagi itu. Duduk sejam dua nak berhimpun pula, macam tak tertunai tujuan menghimpunkan manusia. Umat itu telah berlaku, tak perlulah sampai bukan tak wajiblah sampai 2 kali. Adapun Nabi meneruskannya. Yakni Nabi kata kami buat Jumaat. Siapa yang tak mau, dia tidak, dia ada pilihan. Berapa isu hari ini viral pelarian sabit atas Nabi, adakah ini khilaf atau ijma'? Ini saya dah jawab lah, dah tengoklah jawapan saya tu. Mengenai daging korban, bolehkah daging korban disimpan lebih daripada 3 hari? Contohnya simpan dahulu kemudian tunggu seminggu. Daging korban boleh disimpan lebih daripada 3 hari. Walaupun pada satu ketika pernah Nabi SAW tidak mengizinkan sesiapa yang melakukan korban tinggal di rumahnya ba'da thalathatin, selepas daripada 3 hari,
syai'un minha, sedikit pun daripadanya. Yakni sebelum 3 hari belanjakan semua. Apabila datang pada hari yang berikutnya, sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naf'alu kama fa'alna fi 'amal madi, wahai Rasulullah, kita buat macam tahun lepas ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tentang tahun lepas, kana 'amal madi bin nasi jahd fa aradtu an tu'inuhum. Tahun lepas tu manusia dalam keadaan yang susah, aku mau kamu tolong mereka. Pada tahun ni dah tak ada, Nabi kata kulu wa at'imu waddakhiru, kamu boleh makan, kamu boleh bagi orang makan, dan kamu boleh simpan. Jadi daging kurban ni kalau kita simpan dalam peti ais kita berapa bulan pun tidak menjadi masalah. Hanya ketika itu apabila orang susah. Mungkin juga kalau nak tatbikkan hadis ini, apabila manusia dalam kesusahan, makanan tak ada, mungkin seeloknya jangan simpan lebih daripada 3 hari, sama macam kejadian zaman Nabi SAW. Tapi pada zaman ni daging banyak, terutama di tempat kita lah, maka kita boleh simpan lebih daripada 3 hari. Bolehkah hijrah disamakan dengan pelarian? Ini dah saya jawab. Banyaknya orang tanya, satu orang cakap je, satu Malaysia kacau. Pasal apa? Saya ambil langkah macam ni lah. Ada orang kata dia ni nak menghina Rasulullah dan seumpamanya. Saya tak ambil angle tu lah. Saya rasa mungkin dia tak masuk lah nak hina, tapi dia pilih perkataan tu mungkin kurang tepat. Macam saya sebut tadi, kurang bertepatan. Kerana konteks itu Nabi bukan pergi menumpang dari orang dalam keadaan orang terhemui pi jugalah. Nabi ni dijemput untuk menjadi pemimpin. Dia keadaan konteks itu berbeza. Pun begitu, orang yang lari kerana agama dia menumpang negeri orang lain tidaklah juga hina. Tidaklah juga hina jika dia lari kerana nak menyelamatkan agamanya, tak hina lah. Kerana pada peringkat awal para sahabat pergi menuju ke Habasyah. Habasyah tu tak jemput sahabat, tapi Nabi izinkan mereka ke Habasyah, ke Abyssinia. Di situ mereka sampai. Bila sampai di sana, Quraisy menghantar wakil Quraisy, iaitu Amr bin As ketika itu, untuk mempengaruhi Najasyi ataupun Ashamah namanya, supaya mengambil tindakan kepada orang-orang Islam yang pergi ke sana. Itu dalam konteks itu macam lari lah. Tapi dalam diri Nabi itu dijemput. Bolehkah ambil balik hadiah daripada orang yang tak hargainya dan hadiah kepada orang lain? Tak boleh lah. Dah kita bagi itu berpindah milik dah lah. Cuma kalau kita belum bagi, belum berlaku qabab, dia kena, belum berlaku pemindahan, pengambilan, maka itu tak apalah. Kita dah bagi kat dia, apa tu nak pergi ambil balik kat dia, tak boleh lah kan. Apa hukum mencabut ataupun membersihkan kubur? Satu orang boleh membersihkan kubur, tidak menjadi masalah. Adapun membiarkan rumput di atas kubur untuk berdoa, ini adalah ada sebahagian penulis yang menulis pendapat itu. Tetapi di kalangan ulama menyebut kejadian itu di mana Nabi meletakkan pelepah tamar itu ialah keistimewaan Nabi SAW. Kerana tak pernah pula selepas itu sahabat bila orang mati ambil pelepah tamar letak bagi dia ringan segi azab dia. Dia kalau berlaku begitu, mungkin kita kena letak pelepah yang lebih besar. Lagi besar pelepah tu lagi lambat kering. Kan? Jadi mungkin itu bukan pendapat yang begitu kuat dalam hal ini. Walaupun ada yang menyebut, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Siapa nak bersihkan, dia boleh bersihkan. Cuma kubur ni bukanlah yalah, berkadang bagus juga bersihkan kubur tu. Orang Melayu ni kadang-kadang dia suka buat kubur ni tempat yang menakutkan. Taklah juga kita suruh tempat mainan. Tapi kubur ni biasa kita pergi tengok di negeri di negeri macam di Baqi' umpamanya di Madinah, kubur macam tu je lah kan. Pasal orang kita bila teringat kubur, teringat hantu, teringat kubur, teringat hantu. Kita pergi kubur suruh teringatkan akhirat bahawa kita nak mati kan.
Tak faham sebahagian yang dia tulis. Pentingnya restu ibu bapa dalam menjalani kehidupan seharian di dunia dan tanggungjawab anak kepada ibu bapa setelah berkahwin. Minta. Agama menyatakan bahawasanya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Buat baik. Kan? Bahkan santun kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan telah buat keputusan supaya kamu jangan sembah melainkan Dia, kepada kedua ibu bapa ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah seorang ataupun kedua mereka itu sampai umur yang dah tua, jangan kamu kata uff. Uff ni jokah ataupun apa perkataan yang heavy dia dengar. Wala taqul lahumā uff wala tanharhuma, jangan herdik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katalah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah, rendahkan kepada mereka sayap kehinaan disebabkan kesian. Bukan kita ibu bapa lebih kuat daripada kita. Kadang-kadang ibu bapa pun tak larat dah, kita dah kuat lagi. Duit kita mungkin lebih banyak daripada dia lagi. Tapi minar rahmah, kesian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, katakanlah wahai Tuhan, kesian kat mereka macam mereka kesian kat, macam mereka didik aku masa aku kecil. Maksudnya Allah itu, saya selalu ulang doa ni, Allah ajar kita, anak kita ni nak doa kat kita bila kita dah tua nanti, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah kesian pada mereka macam mereka membesarkan aku semasa aku kecil. Kalau ibu bapa masa kecil membesarkan anak, maki anak, katok kepala anak, tendang anak, halau anak, cederakan anak, kalau dia nak doa macam ni macam mana? Allah ajar satu doa, doa tu ingatkan kita, isu anak kau akan doa macam ni. Sebab itu, maka seperti mana kita kesian kepada anak-anak kita masa mereka kecil, demikian mereka akan doa kepada kita dengan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taat pada ibu bapa dalam perkara yang ma'ruf. Nabi kata kepada Abdullah bin Amr, "Ati' abaka madama hayya." Taat kepada bapakmu selagi mana dia masih hidup. Taat macam mana? Taat dalam perkara ma'ruf. Kalau dia suruh buat maksiat, tak payah taatlah. Kalau tak, taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka bersungguh-sungguh nak bagi kamu syirik dalam perkara yang kamu tak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka berdua. Tapi buat baiklah pada mereka dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia buat baik. Kahwin, sampai kahwin pun sama. Cumanya kalaulah bapak kita tu suruh benda yang tak munasabah. Ada orang datang kepada Imam Ahmad tanya pasal bapak dia suruh dia ceraikan isteri dia. Dia ada fikir macam mana? Adakah wajib cerai? Kerana dia kata dalam riwayat Sayyidina Umar pernah suruh Abdullah bin Umar ceraikan isteri dia. Benda tu sampai pada Nabi, Nabi kata cerai. Pak suruh anak ceraikan isteri, cerai. Orang tanya Imam Ahmad tentang riwayat ni. Imam Ahmad kata, in kana abuka mithla Umar fatalliqha. Kalau pak kau tu macam Sayyidina Umar, talaklah isteri kau tu. Kok pak tak macam Sayyidina Umar kot. Pak pening kepala kalau tak sampailah macam tu. Tapi kalau dia suruh benda-benda yang cerai isteri ni, bukan masalah kita dengan pak kita, masalah kita dengan orang lain. Pak kita suruh kita pergi buat tak elok orang, tak boleh lah. Pak kita suruh kita pergi pukul orang, tak boleh lah. Tapi pak kita kata
aku tolonglah hantar aku pergi hospital, tolonglah bantu aku ni. Ini semua antara kita dengan dia, dengan Allah. Yang ni kita taat. Tapi kalau pak kita kata tak usah duk ambil tahu lah history tu, tak boleh. Melainkan kita mengikuti proses-proses kalau ada masalah dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Jemaah Hanafi boleh solat witir ikut Imam Syafi'i. Tuan-tuan, kita ni ikut imam mazhab mana pun boleh, selagi akidah dia betul boleh. So kita jangan fanatik. Dulu memang ada fanatik, dulu ada singgah andaian sampai sekarang. Dan kitab-kitab kadang-kadang orang yang mengaji secara konservatif masih lagi, kalau semayang di belakang imam mazhab Malik atau belakang imam Hanafi, kena mufaraqah, takut dia tak baca bismillah. Sampai begitu. Macam saya sebut bahawasanya selalu dalam bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, mazhab Hanafi baca tak? Mungkin baca, mungkin tak baca. Mazhab Hanbali baca tapi perlahan. Mazhab Malik tak baca, bahkan mereka menyatakan makruh, tak baca. Mazhab Syafi'i wajib baca, tak sah tak baca. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi imam. Kata Imam Syafi'i, an-nasu fil fiqh iyalan ala Abi Hanifah, manusia di dalam fiqh itu terhutang budi dengan Abu Hanifah. Imam Malik ikut susunan Hanafi, Imam Malik. Imam Malik ialah imam, guru kepada al-Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Malik muallimi wa anhu akhaztul ilma. Malik itu guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Dia berguru dengan Malik, dia baca Muwatta Imam Malik, sehingga dia dianggap, disayangi sebagai pengikut, sebagai murid terbesar Imam Malik. Tapi guru dia kata tak baca bismillah, dia kata wajib baca bismillah. Tapi tak pernah dia kata guru dia jadi sesat. Semayang Imam Malik tu tak sah sebenarnya. Apa jangan duduk semayang belakang tok guru tu. Pasal itu pada sisi pandang Imam Malik, dengan alasan Imam Malik. Juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i di sudut fiqh. Imam Syafi'i mengambil riwayat hadis daripada Imam Ahmad. Sebahagiannya lah, bukan semua. Anak Imam Ahmad tanya, Imam Syafi'i, siapa dia Muhammad bin Idris yang selalu engkau doa tu? Tengoklah doa selalu doa Muhammad bin Idris. 6 orang yang Imam Ahmad sentiasa doa. Kata Imam Ahmad, Syafi'i itu kasyams, seperti matahari untuk bumi ini. Tapi Imam Syafi'i kata baca bismillah kuat, Imam Ahmad kata pelan. Tak ada pun dia kafir kan, tak mau semayang belakang. Mari ni hak lebih lajak pada laju ni, ilmu Syafi'i pun tak ada, ilmu Ahmad pun tak ada, tak mau semayang belakang Hanafi, tak mau belakang Syafi'i, tak mau belakang Hanbali. Kita mungkin ada pendapat, kalau tanya saya bagi pendapat lah. Qunut umpamanya, saya mungkin bagi pendapat bahawasanya tidaklah kuat pendapat itu. Bukan pendapat saya, itu dalam mazhab Ahmad juga pendapat demikian, dalam mazhab Hanafi mereka tak kunut. Tapi tak adalah kita kata siapa kunut telah jadi sesat, tak. Pendapat yang kuat dan yang tidak kuat. Dan kita tak fanatik, kita amalkan penterjehan kalau kita mampu dalam hal itu. Maksudnya kita pilih qaul. Dan itulah yang cuba dibuat diperoleh ni sejak dulu tahun 20-an.
Sejak tahun 20-an, sejak 100 tahun yang lepas. Bila mari orang mungkin tempat lain dia tak biasa, dia terkejut. Weh, semayang subuh tak kunut. Kena semayang lain dah. Ha? Sedangkan di Masjid India di Penang memang tak kunut lah. Tak payah Masjid India lah. Duk pergi Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabi, kunut ke tak? Tak. Sebab kita tak diajar dengan keluasan pandangan. Ini begini. Dengan syarat pandangan-pandangan itu ialah qaul ataupun pandangan khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ni apa? Khilaf yang ada argument, bagi setiap pihak itu ada alasan dia. Bukan khilaf yang biasa-biasa dia ni nak buat amalan apa yang tak ada. Imam Syafi'i pun tak kata, Imam Malik pun tak kata, Hanafi pun tak kata, Malik pun tak kata, ulama mu'tabar pun tak kata. Dia setempat dia aja kata. Yang tu kita tak pakai lah. Dia tak kata khilaf, khilaf itu kita tak pakai. Yang mu'tabar, yang merupakan qaul dalam mazhab, yang ini semua kita hormati dan kita juga memilih apa yang kita pilih pada sisi pandang kita. Okay, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.